Hari ini kita buat satu program iaitu flagship campaign Festival Alam Sekitar. Dan sebenarnya program hari ini adalah merupakan kerjasama untuk tahun kedua Kelab Belia Perhatian Malaysia bersama dengan WWF Malaysia. Di awal pagi tadi kita ada buat sesi penanaman dalam pasu. Kenapa kita buat sesi penanaman pokok dalam pasu? Kerana kita rasa bahawa kesedaran itu bukan sahaja perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat tetapi juga secara individual. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini edisi Jago Bumi bersiaran langsung di Festival Alam Sekitar 2024 di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Bersama saya Lukman Dan saya Rijal. Ya, dan hari ini sebenarnya kita bawakan topik yang lebih santai sesuai dengan situasi dan apa orang panggil keadaan kita lah, yang hari ini kita bersama dengan rakan-rakan daripada belia-belia yang ada di Kuala Lumpur. Tahun lepas sebenarnya kita buat di Selangor. Betul. Tahun ini kita buat di Kuala Lumpur dan insya-Allah tahun hadapan Festival Alam Sekitar bakal berlangsung di Sarawak. Ya. Mungkin sebelum saya mulakan episod Jago Bumi ini, saya nak tanya, ada tak yang pernah dengar audio Sia Jago Bumi? Tak pernah? Okey, nanti kalau nak tengok lebih lanjut apa yang dibincangkan, kebiasaannya boleh rujuk ataupun boleh layari YouTube kami di YouTube lah, Jago Bumi ataupun boleh juga tengok Instagram untuk mungkin kandungan yang lebih ringkas, orang panggil apa, short content, di Jago Bumi juga namanya. So Rizal, mungkin nak mulakan. So hari ini kita buat satu program iaitu flagship campaign Festival Alam Sekitar. Tapi sebelum kita pergi ke Festival Alam Sekitar, ramai juga orang tanya sebenarnya apa Kelab Belia Perhatian ni, dan mungkin diorang nak tahu apa sebenarnya yang kita buat. Lebih sekadar daripada festival alam sekitar ni lah. Mungkin Lokman boleh bagi sedikit pendahuluan kepada diorang. Ya, so senang cerita kalau korang nak tahu apa itu Kelab Belia Perhatian, apa kita buat, siapa strategic partner kita. Ada beberapa episod khusus yang sebenarnya kita dah cerita panjang lebar berkenaan hal ini. Boleh rujuk dan boleh tonton dan dengar apa orang panggil episod-episod tersebut. Dan saya rasa kalau yang lebih suka dan seronok tengok dokumentari itu, boleh juga tengok kita punya dokumentari di laman YouTube. Dia lain sikit, bukan Jago Bumi, tapi boleh cari di Belia Perhatian MY. Itu pun nanti you guys boleh tengok apa orang panggil dokumentari yang Belia Perhatian hasilkan. Dan sebenarnya program hari ini, kalau saya nak sentuh juga sikit, adalah merupakan kerjasama untuk tahun kedua Kelab Belia Perhatian Malaysia bersama dengan WWF Malaysia. Ya. Dan tepuk sikit. Terima kasih. Okey. Dan saya rasa penting juga untuk kita bagi tahulah ataupun orang panggil kongsi berkenaan dengan topik hari ini yang kita nak bincangkan, yang itu berkenaan dengan kesedaran alam dan seni memupuk hubungan manusia dengan bumi. So apa sebenarnya yang kita nak sembang ataupun nak bincangkan hari ini? Sebenarnya dia lebih kepada bagaimana hari ini temanya adalah lebih kepada kemasyarakatan. Dan untuk yang penonton ataupun pendengar yang tak hadir ke Festival Alam Sekitar ini, di awal pagi tadi kita ada buat sesi penanaman dalam pasu. Kenapa kita buat sesi penanaman pokok dalam pasu? Kerana kita rasa bahawa semangat ataupun orang kata kesedaran itu bukan sahaja perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat tetapi juga secara individual. So tadi semua yang datang pagi tadi daripada Persekutuan Pengakap Malaysia, betul sebut? Daripada Pengakap Malaysia, itu mereka boleh bawa balik pasu-pasu pokok yang sebenarnya nanti boleh dijaga dan boleh dituai sebab pokok yang kita bagi sebenarnya tak ada buah, tak berbuah, tapi dia boleh
memberi manfaat kepada siapa yang jaga. So kalau korang tahu, tadi ada tak kita punya facilitator terangkan apa manfaat pokok tu? Ada. Okey, kita nak minta naik pentas. Boleh? Cepat, seorang. Sila. Apa manfaat pokok tadi kalau kita jaga, bila dia dah besar, apa pokok tu boleh buat? Pokok tu boleh jadi air purifier dekat rumah kita. Betul, terima kasih. Imro'atus, daripada pengakap mana Intan. Nanti TV ke menteri ke apa yang tengok, dia catat sikit. Sekarang apa? Penaung siapa? Penaung menteri? Cek balik. Ya, tapi berbalik-balik kepada manfaat pokok tadi, dia bukan sahaja menyedot karbon, tetapi dia juga boleh membersihkan udara di ruangan rumah, di ruangan bilik ataupun di mana-mana yang kita letakkan lah. Jadi kerana itu, pokok tu saya nampak ada yang letak kat lantai, jangan tinggal lah, bawa balik. Dan saya sendiri sebenarnya 3 tahun lepas, saya ada satu pokok yang kecilnya lebih kurang macam tu. Sekarang dia dah nak dekat sama tinggi dengan saya. Sebab saya pun taklah berapa tinggi, kan? So, itu selepas 3 tahun dengan apa orang panggil penjagaan dan mungkin siram pun tak perlu siram banyak sangat. Dia okey-okey je dan dia sangat mudah untuk dijaga. So itu untuk permulaan hari inilah kita buat di Festival Alam Sekitar. Mungkin nak share lagi. Okay, so Festival Alam Sekitar tahun ni adalah tahun yang kedua. So last year kita buat Festival Alam Sekitar dan fokus kita adalah lebih kepada menangani karbon lah. So last year kita buat di Kelang, macam Lokman cakap tadi, kita buat di Mangrove Point. Tapi tahun ni approach dia sedikit berbeza, iaitu kita cuba bawa satu pembawakan baru, iaitu macam mana kita nak samakan seni dan alam sekitar. So that's why kita buat banyak persembahan. Tadi ada Mr. Anderson Kalang, and then ada aktiviti-aktiviti lain lah macam clay, and then kita ada juga buat on batik workshop. So benda-benda ni lah yang akan sebenarnya bila perhatian ni bukanlah sekadar fokus kepada yang kita nak buat on environment saja, tapi kita nak ajak lebih ramai. Macam Lokman cakap juga tadi, ada dokumentari. So kenapa kita buat dokumentari? Sebab mungkin ada belia-belia dekat Malaysia ni sebenarnya mungkin dia tak berminat untuk turun padang, tapi dia lebih, jiwa dia adalah seni. Dan dengan cara seni itulah dia boleh contribute lah, membantu dalam menangani alam sekitar. So kita ni sebagai belia ni ada banyak approach yang kita boleh buat sebenarnya untuk pastikan yang kita sekarang tahu adalah kenaikan suhu bumi 1.5 darjah Celsius, iaitu satu isu global. So saya rasa semua orang ada kelebihan masing-masing dan semua orang boleh contribute lah dalam skill set masing-masing. Mungkin pengakap ada cara dia untuk menangani isu kepanasan global. Ya, dan tadi menarik juga, kita bukanlah tertumpu kepada bila cakap pasal Festival Alam Sekitar ni, kita tak nak tertumpu kepada Semenanjung saja. So kita bawa juga seni-seni daripada Borneo. Ya, itu antara benda-benda yang kita buat lah. So ya, dan WWF sebenarnya memang banyaklah 2 aktiviti hari ni. So satu pot tree planting dan satu lagi adalah treasure hunt. Mungkin cara treasure hunt tu adalah satu cara yang WWF mendidik dalam memastikan you nak jumpa treasure tu, you ada benda-benda yang you kena jawab, mungkin you nak, dan you akan dapatlah the treasure hunt tu kan. Ya. Dan mungkin Lokman boleh kita cerita lebih mendalam sebenarnya apa seni boleh bantu dalam menangani alam sekitar ni. Ya. Siapa minat seni kat sini? Minat? Siapa lagi? Tak minat? Yang lain tak minat? Selain daripada berseni dalam bilik air, berkaraoke dalam bilik air, apa lagi seni yang korang buat? Sebab dekat sini sebenarnya, tadi saya pun baru cuba buat tanah liat. Dekat ada booth tadi,
ada booth buat tanah liat jadi produk seramik. So sebenarnya saya rasa seni ni dia ada kaitan dengan satu cabaran yang kebanyakan orang muda sekarang hadapi, iaitu tidak lain dan tidak bukan adalah masalah kesihatan mental. Okay, so bila kita sekarang ini belajar, dan kita mungkin stres, kita apa orang panggil terlalu attach dengan belajar, pergi kelas, balik kelas, that is our routine. So sebenarnya salah satu cara terapi adalah untuk kita explore benda-benda baru. Dia tak semestinya benda-benda susah, dan salah satu daripada benda itu adalah seni. Jelas tak? Ke dia bergema sangat? Jelas So kenapa kalau you guys tahu tak, pernah tak buat origami? Origami susah ke senang? Dua-dualah, ada yang susah, ada yang senang, kan? Tapi sebenarnya bila kita belajar macam buat tanah liat, kita belajar buat origami, sebenarnya memang pada asal ataupun awalnya bila kita belajar tu, kita akan rasa kita tak tahu, ataupun mungkin kasarnya sikit, kita rasa bodoh lah. Maksudnya kan, that's the B word. Kita rasa kita tak pandai. Tapi bila kita dah complete the task, kita akan rasa apa tadi? What's the word? Self-satisfaction. Kepuasan diri. Sebab mungkin kalau, yelah macam saya sendiri, pastinya ada team kan, kita buat program macam Festival Alam Sekitar ni, dia satu benda yang besar dan mungkin agak susah untuk kita complete, kita capai apa yang kita nak capai. Tapi kadang-kadang this small task yang mungkin kita tak pernah buat dan kita buat sekarang, dia akan jadi lebih senang. Mungkin kita tak tahu, tapi kita akan lebih cepat belajar dan itu akan menyebabkan kita kurang stres. Kita pun ada tadi mencanting batik. Siapa pernah canting batik? Tak pernah? Tak pernah try? Sekejap lagi boleh try, ada lagi buka booth. So canting batik ni sebenarnya not lah canting batik, tapi berbaju batik. Biasanya saya sendiri memang ke mana-mana pakai baju batik. Tahu tak kenapa? Kenapa di Malaysia kita lebih sesuai pakai batik? Sebab sekarang ni panas. Bukan sekarang je, hari-hari panas. Cuaca iklim kita adalah apa? Tropika. Dia punya kelembapan sangat tinggi. So berbanding dengan pakai coat, pakai blazer, pakai pengakap ni, rasanya panas lah juga kan dalam ni kan. So sebenarnya baju batik tu dia lebih, orang kata sesuai lah dengan iklim kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang daripada kru Jago Bumi. Saya rasa ini adalah kali pertama juga mereka betul-betul fokus dengar apa yang kita sembangkan. Mungkin sebelum ni sebab kita biasanya kita buat dalam indoor, dalam studio. So kadang-kadang diorang pun mungkin buat benda-benda lain juga. Saya rasa ini bagus, alhamdulillah semua orang fokus. So itulah sebenarnya seni, dan kenapa hari ini topiknya kita bawakan adalah seni dan hubungannya dengan alam sekitar. Tapi dalam banyak-banyak benda yang berkait dengan alam sekitar ni, sebenarnya ada juga seni yang tak berapa bagus. Siapa pernah dengar istilah pembonsaian? Bonsai. Bonsai? Betul tak sebut? Pokok bonsai. Pernah dengar? Tahu? So bonsai ni dia adalah pokok yang sebenarnya ditrim. Dia paksa pokok tu untuk ikut bentuk apa yang dia nak. Betul tak, Swan? Betul kan? Kan? Yeah. So teknik tu sebenarnya dia not to say bad or buruk-buruk, tapi sebenarnya dia exploit lah, dia berseni, tapi dia buat dekat pokok. So kalau korang nak tahu, makin lama pokok bonsai tu, makin tua dia, sebenarnya makin mahal. So
Tapi adalah juga orang yang sebenarnya dapat self satisfaction bila dia buat bonsai. So itu adalah seni yang mungkin saya rasa di Malaysia ada, tapi tak ramai orang buat lah. So itu untuk seni dan apa orang panggil alam sekitar. Kita pun ada sebenarnya boleh includekan lagu. Tadi saya ada nyanyi lagu Hijau. Lagu Hijau adalah lagu yang evergreen oleh siapa penyanyi dia? Zainal Abidin. Betul. Nak kena nyanyi lagi ke? Tak apa. Tak apa. Kita simpan kata tak dulu. apa. Okey, kita simpan dulu Rizal. Sambung. So kalau cerita seni lah kan. Kalau personally lah pengalaman saya sebagai bukan orang seni. So first time kita ada buat dokumentari, iaitu yang diusahakan oleh kru kita, iaitu Kait Haziq. Dia merupakan masa tu pelajar universiti UPM. So kita baru buat something yang berseni lah. Untuk saya personally baru buat. So banyak sebenarnya seni ni dia tak semestinya you kena lukis. Mungkin dia lebih kepada karya cara you berfikir. So masa tu Luqman datang dengan storyboard. Kita pergi Pulau Pinang, kita tanam pokok dan tiba-tiba Luqman cakap, why don't kita buat satu dokumentari. So masa tu saya dulu engineering lah. So engineering ni dia tak buat lah benda-benda seni kecuali lukisan kejuruteraan. So masa tu juga Luqman cakap, tapi kita try, boleh buat ke tak boleh buat tak confirm sebab masa tu kita orang baru lagi, tapi berjaya. So sebenarnya seni tu tak limited kepada you punya tangan saja. Mungkin dia karya you, macam mana you nak portray kepada orang. Dan message tu lah. Itu mengenai dokumentari pertama kita orang, iaitu Bukan Nelayan Gila. Korang boleh tengok dekat beliperhatian.my. Dan itu yang pertama. Yang kedua, masa awal juga Beli Perhatian ditubuhkan, kita ada satu pameran lukisan, iaitu dibuat oleh satu pelukis, nama dia Azmi. Orang panggil Azmi Yokmi. Boleh Google je, Tapirama Art Exhibition. Masih ada lagi. Masa itu kita buat di KL Pack. Ya. Dan masa itulah kita tengok dia lukis tapir, tapi dia banyak elemen tradisional. So dia ada tapir, bentuk tapir haiwan, tapi ada pokok, ada durian, ada rambutan, ada anggur. So dia masukkan dalam satu bentuk badan tapir. So benda ni adalah satu, sebenarnya dia dalam masa dia berseni, tapi dia juga memperjuangkan elemen-elemen budaya lah di Malaysia dan juga alam sekitar. Itu pengalaman saya lah. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, dan kita ada juga buat dokumentari yang kedua, iaitu Sampah Melata Alam Merana. So yang tu pun kita buat more on cerita pasal reporting style. So benda tu adalah approach yang barulah. So korang juga boleh berkarya dalam seni. Mungkin korang ada nak share pengalaman-pengalaman karya seni korang. Ada tak yang nak share? Macam susah, tapi tak apa. So mungkin kita akan masuk ke segmen yang kedua. Ya. Dan ataupun kita nak teruskan terus? Kita teruskan. Ya. Sebab saya rasa penonton dan yang ada di sini macam tak sabar. Dia tak tahu sama ada tak sabar nak balik, ataupun dia tak sabar nak ke next session, ataupun tak sabar apa. Dah makan semua? Dah makan. Okey. Saya rasa untuk segmen kedua ni sebenarnya apa yang kita nak bagi tahu, sebenarnya alam sekitar ini, bila kita bincang pasal alam sekitar, dia bukan sahaja berkaitan dengan apa orang panggil tanam pokok ataupun kita semula. Ada macam-macam benda yang kita boleh buat. Dan kalau saudara-saudari masih ingat pagi tadi, dalam ucapan saya ada sebut perubahan itu, kalau kita nak mulakan, masa yang baik ataupun yang terbaik adalah
20 tahun lepas. Okey? Tapi selepas 20 tahun, sekali lagi masa yang terbaik untuk kita tanam pokok adalah bila? Bila? Sekarang. Okey? Jadi makna kata tanam pokok simbolik kepada kita lakukan perubahan. Dan perubahan ini pastinya kita perlu lakukan bersama. Ada orang lain minatnya. Alhamdulillah. Okay. Saya minat lain. Rizal mungkin minatnya lain. Saudara-saudari yang ada di hadapan ini pun minatnya lain. Tetapi bagaimana segala benda minat yang kita ada itu disumbangkan ataupun diterjemahkan menjadi satu tindakan yang boleh menyumbang kepada kelestarian alam kita. Lestari itu sebenarnya besar tak word tu? Korang tahu tak apa maksud lestari? Tengah bincang. Bukan Siapa tahu apa maksud lestari? Tak tahu. Okey. Biasanya kalau kita buat live audience, memang audience agak malulah. So tadi dapat satu naik atas pentas tu kira bonus. Tapi lestari ini adalah bagaimana kita manusia hidup secara harmoni dengan alam. Macam motivasi ke? Bukan kan? Tak macam ceramah motivasi. Sikitlah. Tapi akhirnya bagaimana kita dan manusia boleh hidup secara harmoni. Kita bukan tolak pembangunan, kita bukan tolak apa orang panggil segala macam development, tetapi bagaimana development dan segala macam yang kita buat itu akhirnya tidak memberi kesan negatif ataupun kesan buruk kepada alam sekitar, kan? Dan itu pun kenapa kita buat Jaga Bumi, untuk kita ada conversation, perbincangan dan perkongsian yang lebih dekat dengan kebanyakan masyarakat Malaysia, yang medium bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Sebab saya rasa banyak istilah-istilah terma-terma yang digunakan adalah dalam bahasa English, yang menyebabkan mungkin masyarakat kurang dapat faham apa, all these terms ataupun apa yang sebenarnya mereka bincangkan di atas pentas itu. So at least kita bincang macam ni, dapatlah you guys faham. Okay? So Rizal, seterusnya. Untuk festival alam sekitar kali ni, sebenarnya yang aktiviti yang kita buat adalah cenderung kepada seni tradisional lah. So kalau you tengok tadi, kita buat pottery workshop ataupun clay workshop. Sebenarnya clay tu dia boleh jadi produk apa? Dia boleh jadi cawan, dia boleh jadi pinggan, dia boleh jadi pasu. Tapi yang kita nampak hari ini semuanya lebih dekat dengan kaca. So apa yang saya nak sampaikan adalah sebenarnya kalau kita nak kira orang dulu dengan orang hari ini, orang dulu tu lebih hidup dia adalah lebih mampan lah. So kalau kita tengok, kalau kita diperbuat daripada seramik, dan bila kita nak lupuskan benda tu, sebenarnya dia tak mengambil masa yang cukup lama berbanding daripada kaca ataupun plastik. So ini adalah antara seni yang dibawalah. Okey, macam kita tengok juga tadi, Anderson Kalang dia main sape. Tapi sape itu sebenarnya bunyi dia boleh je jadi gitar kan. So sebenarnya banyak elemen-elemen seni budaya yang lama, dia adalah satu konsep yang lebih mapan lebih mapan daripada kita hidup sekarang lah. So main gitar yang biasa tu dia tak sustainable ke apa? Dia bukan tak sustainable. Dia lebih kurang sama. Cuma dia dibuat daripada apa? Kalau you tengok tadi sapi diperbuat daripada kayu. Kalau gitar you tengoklah dia akan ada diperbuat daripada plastik. And then dia ada apa? Tali besi dan whatnot lah yang membuatkan dia tak lebih sustainable daripada sapi. Dan itu adalah seni tradisional lah. Macam batik tadi pun Lokman dah cerita sebab cuaca. So kita memang prefer untuk orang pakai batik lah. Dan itu mungkin adalah satu identiti kita. Kita nak tunjuk dekat masyarakat dunia yang kita sebenarnya empower kita punya budaya. Kalau tengok tadi, the moment
penari Zapin tu dia menari, kita tengok ramai orang datang dan bukan daripada masyarakat Malaysia sendiri, warga negara Malaysia, ramai yang datang yang terkagum-kagum lah sebenarnya melihat persembahan Zapin tu. Dan saya rasa kita harus memperdayakan lebih lah in terms of seni budaya ni. Ya. Kita mesti bangga dengan kesenian dan kebudayaan kita. Kita ada Zapin, kalau di Pantai Timur tu kita ada Mak Yong, kita ada apa lagi? Inang, DK Barat. So ini yang saya rasa sebenarnya mungkin lebih sesuai dan perlu lebih diperbanyakkan lah. Macam hari ini pun kita tengok tadi Zapin, tadi kita tanya ada 2 jenis tarian. Pertama adalah Zapin, apa dikata tadi? Zapin sampul tangan, kan? Betul. Nah, kedua adalah joget lambak, Joget kit. Kod. So nanti boleh tengok video-video kita yang kita akan terbitkan. Cuma mungkinlah tadi saya rasa bila pakai full baju Melayu tu dia berpeluh sikit lah. Betul. Tapi nak pakai batik tak boleh sebab itu dia punya budaya, dia punya betul, format dia. So saya rasa banyak benda yang kita belajar daripada seni dan kesenian itu sendiri yang lebih dekat bukan sahaja dengan masyarakat tempatan tetapi juga dengan alam sekeliling kita. Kan? Betul. Ya. Ya. Dan konsep festival kali ini adalah lebih kepada sustainable lah. Kalau kita tengok approach kita hari ini, kita tak pakai, kita kurangkan penggunaan plastik. So sudu garpu pun kita pakai kayu. Sebab inilah yang menunjukkan komitmen Kelab Liberator Malaysia bersama dengan WWF. Ya. Sebenarnya kita kena kalau bahasa Melayunya cakap serupa bikin lah. Ya. So kita ambil satu cabaran dan saya rasa untuk kita kurangkan plastik tu mampu, tapi untuk kita buat satu festival yang besar dan terus menidakkan plastik tu agak sukarlah. Mungkin itu di bahagian cabaran Festival Alam Sekitar. Cuma Lokman, mungkin ada cabaran-cabaran lain dalam festival ni? Ya, saya rasa cabaran tu banyak. Tetapi walau apa pun rintangan, kita mesti terus buat apa yang kita nak buat. Akan sentiasa ada jalan, akan sentiasa ada cara untuk kita mengatasi cabaran-cabaran itulah. Saya rasa mungkin itu sahaja setakat untuk episod edisi khas Jago Bumi ini. Kalau yang masih berada di sini dan anda mungkin nak tonton lebih banyak episod, macam yang saya cakap di awal tadi, boleh ke laman YouTube di Jago Bumi ataupun di Instagram untuk konten-konten yang lebih ringkas, padat dan cepat. Saya rasa itu saja. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang masih bersetia sehingga ke penghujung Festival Alam Sekitar ini. Saya Lokman Dan saya Rijal. Jumpa anda di episod Jago Bumi yang seterusnya. Assalamualaikum.